sampai pukul berapa? Abah sampai pukul berapa? Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita terus lagi bersama di dalam wacana separuh abad yang mana malam ini kita akan berbicara tentang satu lagi niche di bawah ABIM lah, iaitu kita akan berbicara tentang pengkisahan perjuangan agenda keilmuan dan pembukuan. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya dalam ABIM ni kalau kita nak bincangkan tentang niche pembukuan dan keilmuan ni, kita ada sejarah yang tersendirilah. Yang mana kalau pembukuan ini, kalau dalam sejarah ABIM ni, kita sejak awal dulu kita terlibat dengan penulisan dan pembukuan lah. Dulu kita pernah ada Dewan Pustaka Islam, panggil pustaka DPI Sdn Bhd, dan juga kita pernah terkehadapan melalui penulisan melalui kita punya agensi ABIM, iaitu melalui tradisi ilmu lah. So DPI dan juga tradisi ilmu ni merupakan di antara agensi ABIM lah, agensi ABIM yang memang berperanan lah sejak awal penubuhannya, iaitu untuk terlibat di dalam aspek keilmuan, aspek intelektual dan juga aspek pembukuan. Yang mana aspek pembukuan ini merupakan salah satu aspek yang penting lah di dalam tradisi Islam lah sendiri lah. Di dalam tradisi Islam, bagaimana tamadun-tamadun Islam itu berkembang melalui agenda keilmuan, agenda penulisan, agenda terjemahan yang mana dia direalisasikan melalui pembukuan. Dan ABIM, kita punya dalam sejarah kita tidak pernah meninggalkan aspek ini. Ini di antara salah satu keistimewaan ABIM lah. Kami berdua lah malam ni, iaitu saya dan juga saudara Syafiq Ismail, yang mana kami merupakan generasi penerus lah sebenarnya. Kita bukan baru bermula hari ini, tapi kami meneruskan apa yang telah dimulakan oleh pelopor-pelopor ABIM yang terdahulu. Yang semuanya ini kami dan juga senior-senior ABIM ini, kami juga meneruskan agenda yang telah diteruskan sekian lama oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam sejak berzaman dahululah. Kita ada tradisi yang besar di dalam penulisan dan keilmuan ini. Sejak zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah, zaman Andalus dan sebagainya lah. Dan ini merupakan salah satu aspek yang penting dan merupakan aspek yang besar yang mana peranannya dimainkan secara aktif oleh tamadun-tamadun besar yang mana mereka berkembang melalui aspek penulisan. InsyaAllah malam ni saya akan ceritakan tentang sikitlah naratif sejarah ABIM, dan juga saudara Syafiq akan cerita sikitlah tentang kalau dalam konteks agenda ABIM melalui penulisan ni, Syafiq dia akan fokus on vision sekarang lah yang dimainkan oleh ABIM Press lah. Kalau tadi saya sebut tentang DPI, iaitu Dewan Pustaka Islam, dan juga tradisi ilmu. Dua nama ni merupakan agensi ABIM yang sebelum ni lah, yang terlibat dengan penulisan, ada juga pembukuan. Dan sekarang kita ada ABIM Press. Dan ABIM Press ini pun dia walaupun baru dari segi brand, tapi dia merupakan kesinambungan daripada apa yang kita dah teruskan melalui DPI dan juga Dewan Pustaka dan juga Pusaka Ilmu lah.
tradisi ilmu. So Syafiq dia akan teruskan lah. Syafiq, apa khabar Syafiq? Sihat ke Syafiq? Okay. Oh, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syafiq, Lama sihat kita lah. tak bersama-sama ya. Ya. Alhamdulillah Syafiq. Rindu juga ni. Jauh kita jauh bersiaran daripada Sabah lah. Tapi zaman Betul. COVID-19 ni, Antara dua zaman pulau. baru ni jauh dah rasa macam dekat ya Syafiq kan. Allah. Kita duduk kat Andalus pun boleh live lagi. Duduk Indonesia boleh live juga. Even duduk di mana-mana pun boleh live lagi. Alhamdulillah. Kita memanfaatkan Boleh live, apa yang kita manfaatkan lah sekarang ni lah melalui teknologi lah kan. Okay. Ya, So Syafiq dia baharu. akan fokus tentang vision. Syafiq merupakan penterjemah sekarang lah. Syafiq banyak membantu agenda keilmuan ini pada masa sekarang ini. Iaitu melalui idea-idea tentang kitab apa yang mahu kita ketengahkan kepada dalam masyarakat, tentang memberikan idea tentang ulama-ulama mana yang kita nak memperkenalkan kepada masyarakat. Dan dua ni ialah apa yang kita sedang buat sekarang lah, melalui ABIM Plus. Itu saudara Syafiq akan explain lah. So sebelum kita pergi kepada saudara Syafiq lah, Syafiq akan berkongsi dan kita akan saling berkongsi lah. Yang mana saya ingat di dalam ABIM ini kita sejak dulu terkenal dengan tradisi ilmu lah, dengan budaya ilmu. Yang mana budaya ilmu ini merupakan salah satu daripada budaya ABIM. Maksudnya kita nak jadikan dia sebagai satu pembudayaan. Maksudnya ahli ABIM je, maksudnya dia ada satu budaya yang dikatakan sebagai budaya ilmu. Maksudnya dia mengamalkan tradisi membaca, tradisi berfikir, dia mengamalkan tradisi menulis, dia mengamalkan tradisi mewacanakan ilmu, membincangkan ilmu, terlibat di dalam aspek-aspek perkembangan ilmu. Ini di antara tradisi-tradisi yang mana ABIM kita cuba bawa sejak zaman penubuhan ABIM. Dan ini budaya ini ialah budaya yang kita dah jadikan dia sebagai satu budaya bertulis. Bukan hanya budaya bertulis, tapi dia satu budaya yang diamalkan oleh sesiapa yang merasai dia bersama dengan ABIM. Sebab tu yang istimewanya kita ni ialah walaupun ada sebahagian kita ni dia punya latar belakang pendidikan mungkin berbeza, kan? Tapi dia ada satu fikrah yang sama, iaitu fikrah terhadap pembudayaan ilmu. Kan, walaupun latar belakang berbeza, kita tidak boleh nak memaksa orang melalui satu latar belakang yang sama. Kita tak boleh nak memaksa seorang ni diminat sains, semua minat sains. Kita tidak boleh nak memaksa seorang lain minat semua minat sejarah. Tapi dengan budaya yang kita ada ini, kita boleh menyebabkan ahli-ahli ABIM ini dia merasai satu culture of knowledge tu. Maksudnya dia merasai tentang peranan ilmu, tentang keutamaan ilmu. Maksudnya itu. Maksudnya dia membekas di dalam hati dia. Maksudnya dia masuk je ABIM sejak awal, maksudnya kita nak memastikan bahawa itu ialah sebagai culture. Culture ni ialah satu benda yang dia dah biasalah. Dia kebiasaan bagi dia. Sebab itu kita tengok ahli-ahli ABIM sejak dulu apa yang dibuat ialah dia akan bersama dengan buku, kan? Dia akan mencari buku-buku, dia akan membaca buku, dia akan membedah buku, dia akan menganalisis buku. Maksudnya kalau dah membaca buku, menganalisis buku, dia kenal juga dengan penulis-penulis buku. So itu. Dia kalau buku ni dia ada banyak rantaian-rantaian. Dia bukan hanya buku. Dia ada ekosistem buku tu. Maksudnya dia dah membaca buku, dia mengenali penulis buku, kan? Maksudnya pengarang buku tu. Maksudnya dia berkenalan dengan pengarang buku. Dan dia memahami fikrah pengarang buku tersebut. Dan dia banyak rantaiannya. Daripada membaca satu buku itu, dia berkenalan dengan banyak buku-buku yang lain pula, kan? Dia berkenalan dengan pengarang-pengarang yang lain. Sebab tu dia membaca satu buku, dia berkembang, dia punya vision dia tu, kan? Berkembang. Sebab tu kita akan kenal dengan banyak orang, banyak authority, banyak dengan penulis-penulis, pengarang-pengarang, banyak dengan ilmuwan-ilmuwan dan ini dan itu. Sebab itu kita dari dulu lagi kita jadikan dia sebagai satu budaya. Budaya iaitu budaya membaca, budaya ilmu. Itu melalui satu benda yang kita jadikan dia sebagai bukan hanya bertulis tetapi amalan seharian. Sebab itu kita ada satu fikrah yang sama, iaitu fikrah tentang memahami keutamaan ilmu. So ahli ABIM ini yang pasti kita nak mengatakan bahawa dia tahu keutamaan ilmu itu.
Dia tahu keutamaan ilmu, dia tahu keutamaan ilmuwan, iaitu pemilik ilmu itu. Maksudnya itu, kita tahu keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu itu. Itu satu. Maksudnya ini budaya yang kita cuba nak bawa, kan. Dan daripada situ budaya itu, maka kita teruskan juga dengan langkah seterusnya, iaitu dengan terlibat di dalam aktiviti-aktiviti ilmu, bukan hanya untuk berbincang ilmu, kan. So daripada aspek berbincang dengan ilmu tu, kita terlibat di dalam aspek transfer ilmu melalui pembukuan tu. Sebab tu menariklah, itu maksudnya sebab tu kita kalau nak ikut sejarah ABIM daripada Dewan Pustaka Ilmu dulu, Dewan Pustaka Islam, kita ada satu, mungkin adik-adik yang generasi baru ni belum kenal dengan Dewan Pustaka Islam. Mungkin sekarang dah tak jumpalah. Tapi kita pernah ada satu agensi ABIM yang kita daftarkan ni sebagai Dewan Pustaka Islam, DPI. Memang itu agensi ABIM yang terlibat dengan pembukuan ABIM. Kita menerbitkan buku-buku. Sebab tu Dewan Pustaka Islam ni dia menerbitkan buku-buku yang bukan hanya untuk perbincangan popular, tapi buku-buku yang sebahagiannya menjadi buku teks. Ada yang menjadi buku teks syariah, buku teks undang-undang, buku teks ekonomi. Maksudnya ini motif kita, hasrat kita, tujuan kita. Dan akhirnya dia berkembang dan dia mengembangkan pula ilmu. Sebab itu saya suka untuk mengambil satu kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Jahiz tentang keutamaan mengembangkan ilmu ini di dalam konteks penulisan. Dalam konteks penulisan. Sebab tu apa kata beliau? Tentang dikatakan ini ni yang disebutkan di dalam oleh Al-Jahiz dalam sebuah karya beliau, iaitu Al-Bayan wa Tabayyun. Kan? Yang mana beliau menyebutkan tentang kelebihan penulisan berbanding pengucapan. Memang betul ahli ABIM ni terkenal dengan pidatonya. Ada sebagainya, memang merupakan seorang orator yang baik. Tapi kita nak memastikan bahawa kebolehan pidato dan kebolehan menulis itu satu benda yang kita nak seimbangkan. Betul, Al-Jahiz menyebut di dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabayyun, dia mengatakan bahawa apa dia mengatakan? Beliau mengatakan bahawa al-qalamu abqa atharan wal lisanu aktsaru hadaran. Al-lisanu maksurun alal qaribil hadiri, kan. Wal kitabu yuqra'u bi kulli makanin wa yudrasu fi kulli zamanin. Wal lisanu la ya'du sami'ahu wa la yatajawazuhu ila ghairihi. Ini satu ungkapan yang saya ingat menarik, yang memberikan inspirasi kepada kita lah, tentang keutamaan penulisan berbanding pengucapan. Apa maksudnya? Maksud beliau kata al-qalam abqa atharan. Pena itu lebih berkekalan kesannya. Al-qalam pena, abqa atharan, lebih kekal kesannya. Wal lisanu aksaru hadaran. Apa beliau kata? Beliau kata sedangkan lisan itu lebih banyak kegelincirannya. Al-lisanu maksurun alal qaribil hadir. Lisan itu kesannya terhad kepada orang yang dekat, yang hadir mendengar, kan. Wal qalamu mutlaqun fi syahidi wal ghaibi. Sedangkan pena itu, qalam itu boleh sampai kepada sesiapa yang menyaksikan dan juga yang tidak menyaksikan, yang tidak hadir. Maksudnya ini kehebatan qalam. Maksudnya orang yang hadir, orang yang tidak hadir, dia akan merasai kehebatan qalam. Sebab itu ini inspirasi yang kita ambil untuk menjadikan kesan ini berpanjangan, kan. Abqa mutlaqun fi syahidi wal ghaibi, dia tidak terhad pada orang yang hadir ataupun yang tidak hadir. Maksudnya dia boleh kekal. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, walaupun sudah wafat 800 tahun dahulu, tapi nama beliau hidup sehingga ke hari ini melalui apa? Melalui penulisan-penulisan beliau. Subhanallah. Walaupun jasadnya sudah mati, tapi namanya tidak mati dan namanya hidup sehingga ke hari ini melalui penulisan-penulisan beliau. Sebab itu dikatakan oleh Al-Jahiz, al-qalamu abqa atharan. Qalam itu kekal kesannya. Subhanallah. Ini yang kita ambil inspirasi.
Kan? Kemudian apa kata Al-Jahiz lagi? Beliau mengatakan bahawa wal kitabu yuqra'u bi kulli makanin, dan kitab itu boleh dibaca di mana-mana, wa yudrasu fi kulli zamanin, dan boleh dipelajari pada bila-bila masa. Subhanallah, ini kesan kitab dan kesan qalam. Wal lisanu la ya'du sami'ahu, dan sedangkan lisan terhenti sekadar di telinga pendengarnya, wala yatajawazuhu ila ghairihi, dan tidak menjangkaui kepada selainnya. Dan ini kesan penulisan di dalam di dalam sejarah Islam, yang mana ini yang kita amalkan sejak dulu. Sebab itu Al-Quran menyebut tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Al-Quran menyebut al-qalam wal qalami wama yasturun. Kan? Dua aspek ini, iaitu Iqra' membaca, dan juga al-qalam wal qalam wama yasturun, wal qalam dan untuk ditulis. Dan kalau Iqra' membaca, mungkin dia bakal mati. Ilmuwan mati, dia mati sekali dengan ilmunya. Kan? Dengan ilmunya dalam dadanya dia akan mati sekali. Tapi tulisannya tidak mati. Orang akan dapat manfaat melalui tulisan-tulisannya. Dan ini inspirasi kita sejak awal kita tubuhkan dulu melalui agensi kita Dewan Pustaka Ilmu, Dewan Pustaka Islam, dan juga agensi kita Tradisi Ilmu. Dan sekarang kita teruskan dengan rebrand, iaitu Abim Press. Kan? Abim Press. Ini kita meneruskan tradisi awal, iaitu mengutamakan penulisan di dalam perjuangan dakwah kita. Kenapa? Tadi kita katakan abqa atharan tadi. Dia memberikan kesan yang lebih kekal di dalam masyarakat. Sebab itu kita telah menerbitkan beratus buku lah. Kalau dulu buku-buku kita terbitkan, kita akan pastikan bahawa buku-buku itu ialah buku-buku yang memberikan kesan. Kan? Sebab itu kita yakin dengan apa yang kita buat. Sebab itu kita tidak terikut dengan arus ada yang menerbitkan buku-buku popular misalnya. Kan? Kita masih lagi kekal dengan identiti kita dan juga dengan prinsip kita. Ada sebahagiannya kita terbitkan buku-buku yang memang all time favorite. Dia menjadi rujukan panjang. Rujukan yang sangat panjang. Sebab itu kita yakin bahawa penulisan kita, apa yang kita terbitkan ini, dia boleh dimanfaatkan 40 tahun, 50 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 800 tahun. Seperti mana Imam Al-Ghazali sampai sekarang dimanfaatkan penulisannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dimanfaatkan tulisannya. Kan? Ini apa yang kita yakin. Sebab itu Abim Press kita terlibat di dalam memastikan bahawa buku-buku ini akan menjadi rujukan panjang. Dan kerana ini budaya ilmu. Buku-buku ni ialah miftah, kunci kepada ilmu. Dan dia akan berkembang, dia akan mencerahkan masyarakat. Sebab itu kita pastikan bahawa ini merupakan niche Abim yang kita akan teruskan. Kita akan pastikan kesinambungannya berterusan agar seingat sebahagian daripada wacana-wacana keilmuan. Ini lah. Sebab itu Abim Press kita dalam 3 tahun, kita ingat kalau 2000, mungkin dah ingat dah masuk 3 tahun. Dah lebih sikit lah 3 tahun. Kan? Kita merangka bagaimanakah kaedahnya untuk kita pastikan bahawa tradisi ilmu ini dapat diteruskan. Sebab itu kita melihat kepada beberapa perkara, iaitu antaranya ialah kita lihat kepada konten buku tersebut. Kita memang ada sebahagian ialah buku-buku yang terlibat dengan karya asli. Maksud penulis-penulisnya daripada fikrahnya, tulisan karangannya sendiri, dan juga kita terlibat juga dengan penterjemahan. Yang mana saya ingat lagi ketika mana saya berjumpa dengan Syafiq di Madinah. Kali pertama jumpa dengan Syafiq di Madinah. Subhanallah, barakah bumi anbiya. Subhanallah, barakah bumi yang mana terletaknya jasad Nabi SAW. Kan, jumpa dengan Syafiq, kita bincang bagaimana agenda kita untuk menyemarakkan lagi budaya ilmu di Malaysia ini melalui pembukuan. Sebab itu kita dapat idea bahawa terjemahan juga merupakan sebahagian daripada aspek yang sangat penting. Kan? Mungkin ada sebahagian dia tidak nampak tentang kesan terjemahan ini. Tapi waktu tu kita mengambil kira itu sebagai sebahagian daripada aspek yang ada kesan. Sebab apa? Terjemahan ini sebahagian daripada projek transfer knowledge. Kan, transfer of knowledge.
Bagaimana ilmu berkembang di peringkat awal tu ialah melalui terjemahan. Bagaimana ilmu Latin masuk ke dalam Arab melalui terjemahan. Terjemahan ilmu Latin, bahasa Latin itu ke dalam bahasa Arab. Bagaimana zaman keemasan Islam dulu, yang mana ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam menguasai semua, hampir banyak cabang ilmu. Ada yang menguasai ilmu perubatan, kan Ibn Sina misalnya, dia ada kitab Qanun fit Tibb, kan? Lepas tu Ibn Haytham, lepas tu yang banyak lagi lah. Itu dalam konteks perubatan, dalam konteks astronomi, dalam konteks syariah, dalam konteks hadis. Bagaimana ilmu-ilmu ini waktu zaman Islam itu kita mengembangkan ilmu-ilmu itu di dalam hampir semua lapangan. Bagaimana ilmu ini dapat kepada Barat. Begitu juga prosesnya. Kan orang Barat belajar dengan Islam, ada yang pergi ke Andalus, pergi ke tempat-tempat keilmuan Islam, mereka dapat ilmu itu dan mereka terjemahkan kitab-kitab. Sebab itu kitab Ibn Sina itu diterjemahkan dan dipelajari di universiti-universiti di Barat selama ratusan tahun. Kan? Maksudnya transfer of knowledge. Sebab itu terjemahan, waktu tu kita bincang bahawa terjemahan juga merupakan sebahagian daripada projek pembukuan ABIM yang mana kita meletakkan tu sebagai satu niche. Maksudnya bukan hanya kita fokus kepada karya-karya asli. Kita ada juga karya asli, tapi kita juga tidak lupakan projek terjemahan sebagai projek transfer of knowledge. Tu Saudara Syafiq, kita jumpa di Madinah tu, rezeki, saya ingat bumi barakah itu, pertemuan itu pun barakah. Saya ingat Alhamdulillah, yang mana kita dapat idea terhadap bagaimana nak menyusun agenda ini melalui terjemahan. Kan, dan kita merancang, kita meletakkan niche apa, bidang apa, kan, tajuk apa, kitab apa dan ulama apa, kan, supaya ulama-ulama ini, kitab ini dan judul ini kita letakkan sebagai salah satu cirinya ialah dia mesti all time favorite. Maksudnya dia boleh digunakan di dalam tempoh yang panjang. Maksudnya dia tidak hanya relevan untuk 1 tahun, dia tidak hanya relevan untuk 2 tahun, kan. Dia relevan untuk sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun orang akan refer. Sebab tu kita terjemahkan juga matan-matan asas. Kan matan-matan asasi. Matan-matan ini diungkapkan, dihafal oleh penuntut ilmu sejak zaman berzaman. Kan? Dan ini di antara bagaimana kita meletakkan pemilihan. Dan ini merupakan bagaimana salah satu aspek ataupun kriteria kita boleh memperkuatkan kita punya ahli-ahli dan juga memperkuatkan masyarakat. Maksudnya semua orang dapat manfaat. Maksudnya daripada ahli padalah semua masyarakat umumnya. Dan ini bagaimana projek kita lah, bagaimana ABIM di dalam sejarah penumbuhannya sejak 1971 kita terlibat di dalam aspek penulisan dan juga aspek pembukuan. Dulu kita ada Dewan Pustaka Islam, kita ada tradisi ilmu, dan sekarang diteruskan kesinambungannya melalui ABIM Press. Walaupun ABIM Press ini secara relatifnya nama yang baru, tapi dari segi agendanya, matlamatnya, tujuannya ialah dia merupakan kesinambungan yang telah kita teruskan, kita mulakan sejak dulu, sejak zaman senior-senior kita dululah, kan. Inilah di antara bagaimana saya mahu memberikan sedikit naratif bagaimana ABIM kita terlibat di dalam aspek keilmuan dan juga aspek penulisan ini melalui agensi ABIM, kan, yang fokus, agensi ini fokus on penulisan dan juga pembukuan. Kita ada banyak agensi lain, ada agensi fokus tentang kemanusiaan, ada agensi fokus tentang kesihatan, dan ini ABIM Press ialah satu agensi ABIM. Kita fokus tentang penulisan dan pembukuan. Dengan itulah sedikit sebanyak naratif yang saya bawa tentang bagaimana sejarah ABIM di dalam bidang ini dan juga bagaimana ideanya, visionnya dan inspirasinya lah yang kita bawa. Saya ingat tak salah kalau kita tak dengar daripada Syafiq lah. Syafiq ni sekarang ni memang partner saya yang aktif lah, kan, yang banyak kita berbincang idea-idea untuk kita nak menyemarakkan lagi ilmu ni. Kita nak pastikan bahawa bumi Malaysia ini ialah bumi yang subur dengan ilmu. Bagaimana tamadun Islam dulu subur dengan ilmu, kan. Bagaimana bumi Iraq, Baghdad, kota Baghdad itu kota ilmu, kan. Perpustakaannya Masya Allah, kan. Itulah kita nak impian gitulah. Kalau cita-cita besarnya begitulah, kan Syafiq, kan. Besar cita-cita kita. Sebab tu kalau kita tengok motor ABIM tu bukan calang-calang motor, kan. Kalau kita tengok motor ABIM tu ialah membentuk tamadun khairat ummah. Maksudnya motor kita tu bukan rendah-rendah motor tu, tinggi motor kita tu. Tinggi. Kita letakkan the highest level punya impian dan juga the highest level punya vision, kan. Kalau boleh jadi macam Baghdad, kota Baghdad tu cantiklah, kan. Kan.
Ini di antara bagaimana kalau kita nak ceritalah bagaimana vision kita lah dan juga inspirasi kita di dalam memfokuskan bidang keilmuan dan pembukuan ini di dalam ABIM ini. Dan sekarang lah kita masih lagi istiqamah sangat. Mungkin tanpa tak salah kalau tak dengar daripada Syafiq lah kan. Syafiq akan mungkin Syafiq sendiri akan ceritalah tentang bagaimana peranan ABIM Press sekarang melalui Syafiq lah sekarang lah, iaitu melalui bagaimana kita merancang, menerbitkan karya-karya ulama silam kan. Kita memilih judul-judul dan mungkin nantilah kita mungkin boleh sembang, kalau nak sembang jauh tu mungkin nanti boleh sembang lah bagaimana tentang keutamaan penulisan ni melalui rujukan-rujukan kepada tamadun-tamadun besar lah kan Syafiq, kalau kita boleh sentuh sikit lah supaya orang faham apa yang kita buat ni benda yang agak signifikan kan. Ini sangat signifikan, kita nak pastikan semua orang faham apa yang kita buat ni ialah sangat signifikan sangat. Mungkin Syafiq kan, saya seorang bercakap nanti tak seronok pula. Okey Syafiq lah, kan kita akan tengoklah beberapa round yang sempat kalau masa mengizinkan, insyaAllah Syafiq. Sambung. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Abu Akhyar. Masya Allah panjang lebar diceritakan. Saya seronok mendengar kupasan itu tadi tentang sejarah dan juga misi dan moto tu berkenaan tentang membina tamadun khair ummah. Itu khair ummah ini yang seperti mana ditafsirkan oleh para ulama ialah adil, yang paling adil, yang terbaik lah, yang terbaik antara seluruh umat manusia yang pernah wujud di muka bumi ini. Nah, jadi kembali kepada topik asal kita berkenaan tentang agenda perbukuan dan juga agenda penterjemahan ini sebahagian daripada agenda perbukuan ini. Saya kira agak menarik untuk kita tinjau semula sedikit sebanyak sejarah bagaimana buku ini boleh mengubah dunia dan peranan buku ini dalam satu macam disebut oleh Abu Akhyar tadi, mengekalkan ilmu dan juga tradisi itu dan juga memberi trajektori dan juga loncatan bagi satu tamadun itu untuk bergerak ke hadapan. Sebab kalau tidak ada rujukan, dia akan jadi primitif lah. Ya, dia akan jadi kembali kepada zaman batu di mana diorang akan mula untuk explore semula. As for dengan buku ini, kita ada sumber-sumber rujukan yang akan menjadi batu loncatan kita untuk meneruskan kesinambungan dan juga kemajuan ke masa hadapan dan juga ke arah hidup yang lebih baik. Sebelum daripada kewujudan tradisi maktabah dan juga perbukuan di dalam dunia Islam ini, dunia lah umumnya di dunia ini ada satu maktabah yang digelar sebagai maktabah Iskandariyah ataupun maktabah di Iskandariyah itu yang terletak di Mesir, daerah Mesir. Tetapi sayangnya maktabah itu, library itu dikatakan mengumpulkan seluruh buku yang ada di dunia ini. Tidak ada scroll. Orang-orang yang datang untuk berniaga, syarat untuk kamu berniaga di Mesir pada ketika itu, zaman Cleopatra dan sebelumnya, ialah kamu kena salin, bawa buku daripada tempat kamu, pinjamkan di tempat kami dan untuk kami salin. So, bolehlah kita bayangkan betapa besarnya maktabah di Iskandariyah itu, maktabah ataupun library Iskandariyah itu, ya, begitu besar. Syarat untuk berniaga kan pada zaman itu ialah dengan ilmu, mengekalkan ilmu itu. Jadi kegiatan falsafah, kegiatan pemikiran juga berkembang dengan pesatnya di maktabah itu. Diorang bukan sekadar menulis, tetapi juga mereka membincangkan tentang ilmu dan juga memajukan ilmu itu, menapisnya sesuai dengan kemajuan masyarakat yang ada di Iskandariyah pada zaman tersebut. So, ditakdirkan bagaimana kejatuhan maktabah Iskandariyah itu ialah kerana rajanya berpindah kepada agama Kristian dan agama Kristian pada ketika itu sangat-sangat memerangi ilmu falsafah kerana mereka menganggap bahawa ilmu falsafah dan juga segala macam ilmu yang berkait dengan falsafah itu yang ada di Iskandariyah itu adalah bahagian daripada ajaran yang pagan yang tidak bertepatan dengan
dengan kefahaman Kristian yang membawa kepada kehancuran dan juga tidak kekalnya maktabah tersebut. Sayang kan, maktabah begitu dikumpul ilmu daripada Parsi. Kita boleh bayangkan ilmu daripada Parsi, ilmu daripada India, ilmu daripada segala macam tempat dikumpulkan di Iskandaria. Tapi sayangnya satu apa pun tidak kekal. Kerana sikap, kita boleh andaikan sikap daripada pemimpin yang anti falsafah, anti ilmu, anti kemajuan, yang membantutkan kegiatan ilmiah. Dan akhirnya kita langsung tidak tahu apa tentang apa yang berlaku sebelum daripada ilmu-ilmu yang dikekalkan oleh tamadun Islam. Datangnya Islam. So Islam ini adalah agama yang meraihkan kepelbagaian, kemajmukan dan juga meraihkan ilmu-ilmu yang luar asalkan bermanfaat untuk masyarakat itu. Maka sebab itulah dia senang untuk diserap. Kan? Kalau yang popularnya, naratif popular, ilmu di dalam tamadun Islam ini berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Tetapi sebenarnya sebelum daripada itu, sebelum daripada Khalid bin Yazid, salah seorang kerabat dinasti Umayyah, merupakan seorang ilmuwan, pelajar ilmu kimia, mempelajari ilmu kimia pada zaman itu, dan juga telah mengasaskan satu maktabah yang agak besar dengan akses duit dan juga akses pangkatnya, statusnya, membolehkan dia untuk memiliki maktabah yang agak grand dan juga besar pada ketika itu. Berarti mana-mana yang tidak tidak mengganggu ataupun yang tidak terlibat dengan urusan keagamaan, misalnya ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah dan seumpama itu, dan ilmu-ilmu sekila lah, kita istilahkan ilmu keduniaan ini, sains itu boleh diserap masuk ke semuanya asalkan tidak mengganggu ilmu-ilmu agama dan juga asas Islam itu. Maka dilihat daripada situ bagaimana mulanya masuknya ilmu-ilmu daripada tradisi Yunani itu dibawa pindah ke dalam tamadun Islam dan juga dunia Arab lah pada ketika itu. Dan digiatkan lagi oleh Khalifah Ma'mun pada zaman Abbasiyah dengan pembentukan ataupun penggagasan Baitul Hikmah namanya, ataupun Darul Hikmah, di mana dia macam kompleks lah kita boleh namakan. Dia merupakan kompleks penterjemahan dan juga kitab-kitab daripada seluruh dunia yang ada pada ketika itu dicuba untuk dikumpulkan dan juga disusun di dalam maktabah itu, kan. Dan tidak hanya terhad kepada projek penterjemahan, begitu juga pada pada ketika itu di Baitul Hikmah ataupun Darul Hikmah itu di Baghdad, adanya beberapa pejabat yang khusus yang dibuat untuk filsuf dan juga ilmuwan Islam supaya mereka boleh berkarya dan dengan imbuhan yang sesuai lah untuk membantu mereka menampung hidup. Seperti mana Al-Kindi rahmatullah alaih. Dia seorang filsuf yang agung dan kita telah terjemahkan karya beliau, dan menurut sejarahnya dia ada satu maktabah khusus di dalam Baitul Hikmah itu yang memudahkan dia untuk menghasilkan ilmu, kan, dengan kewujudan kitab yang banyak dan juga proses penterjemahan yang berterusan, dan juga Al-Kindi itu sendiri sebagai seorang penterjemah membolehkannya untuk menjadi bukan sekadar orang yang mengambil manfaat daripada ilmu, tetapi juga sebagai orang yang dalam bahasa Inggerisnya disebut knowledge producer, orang yang menghasilkan ilmu melalui penterjemahan dan juga melalui pengekalan ilmu tersebut. Termasuk ilmu sains, kan, diambil daripada Yunani, ilmu astronomi dengan mengambil dan juga merujuk terjemahan-terjemahan bagi karya Ptolemy ke dalam bahasa Arab. Al-Majesty nama buku tersebut. Begitu juga dalam ilmu perubatan, karya-karya Galen dikekalkan, kan, yang telah hancur dan juga yang telah hilang daripada maktabah Iskandaria itu dikekalkan dalam bahasa Arab, kan, melalui terjemahan, melalui syarahan.
dan juga bantahan, rudud, ataupun dengan istilah yang lebih tepat, mereka menggunakan istilah syukuk, ataupun syak wasangka dan questions lah, persoalan-persoalan yang melibatkan tentang buku galan. Ini part daripada cara untuk mengekalkan dan juga mengembangkan ilmu tersebut. Kan? Jadi kalau kita tengok, Islam itu sendiri yang sebenarnya memberi laluan dan juga yang memberi yang memberi macam semangat dan juga tanggungjawab lah kepada umatnya untuk menghormati ilmu, macam yang telah disebutkan oleh Allah tadi. Kita ini adalah umat Iqra, kita ini adalah umat Qalam. Kita ini adalah umat yang menghormati dan juga menjunjung ilmu di kepala kita. Ya, even ijazah kita pada zaman dahulu, adat istiadat pengijazahan kita pada zaman dahulu ialah dengan cara kita meletakkan Al-Quran di atas kepala kita dan kita ikat. Ini pada zaman dahulu. Cuma bila mana ditindahkan ke barat, of course diganti dengan apa yang kita namakan sebagai mortabat pada zaman sekarang ini. Tetapi pada zaman dahulu, tradisi pengijazahan dengan cara begitu. Ini kita adalah umat yang sangat-sangat menghormati ilmu dan kita menerima ilmu yang baik daripada manapun sumbernya. Atas sebab itu kita mudah untuk menyerap ilmu daripada Yunani, ilmu daripada Cina, ilmu daripada India sekalipun, kita tidak akan menolak. Okey. Dan atas sebab itulah kita, setelah kita menjadi knowledge producer, masyarakat ataupun umat yang menghasilkan ilmu, menghasilkan ilmu, secara tidak langsung itu juga memberi laluan kita menjadi umat yang menghasilkan teknologi, menghasilkan kemajuan. Maka sebab itulah banyak bangunan-bangunan yang kita nampak ya pada zaman sekarang. Kita pergi ke Masjid Cordoba dengan bangunan yang indah itu, dengan desainnya yang cantik, yang kekal utuh sampai sekarang. Kekal stay wujudnya sampai sekarang, kukuh. Begitu juga di Samarra ada satu tower, ada satu menara muazzin. Begitu juga kalau kita pergi ke Mesir sekarang ini, masjid-masjidnya itu daripada kurun ke-8 Hijriah, kurun ke-9 Hijriah, ya, yang agak lama. Tetapi disebabkan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh umat Islam membolehkan mereka untuk menghasilkan keajaiban-keajaiban yang sebegitu. Dan kesemua ini bermula daripada penterjemahan dan juga penghargaan umat Islam terhadap ilmu sains itu. Dan kemunduran umat Islam saya kira bermula apabila umat Islam sudah tidak menghasilkan ilmu dan juga tidak lagi tidak lagi menghasilkan teknologi itu. Tapi tak apa, itu kita tolak ke tepi untuk perbincangan di masa yang lain. Kembali kepada penterjemahan. So melalui penterjemahan itulah kita paling tidak ada asas untuk sains. Ya, ada asas untuk sains dan teknologi. Dan juga asas untuk mempelajari mantik dan juga logik, ya, dengan mengambil inspirasi daripada karya-karya Aristotle, karya Porphyry, yang digunakan ilmu itu untuk menjelaskan akidah Islam. Menjelaskan akidah Islam dan juga mengukuhkan akidah Islam itu. Maka tersebut itulah tradisi ilmu kalam muncul. Ini kalau kita mau kaitkan pula dengan ilmu akidah, ya. Dan semua ini bermula daripada penterjemahan dan juga penghargaan ulama-ulama Islam pada zaman dahulu, ini khususnya pada zaman kegemilangan Islam, keemasan Islam, yang insya-Allah akan gemilang semula di masa akan datang. Di mana mereka bukan sekadar mengambil tetapi juga menyesuaikan ilmu-ilmu yang diterjemahkan tersebut dengan asas-asas Islam. So kalau dilihat di situ melalui penterjemahan lah, dan macam mana satu ilmu itu. Dan satu lagi kepentingan penterjemahan inilah mengekalkan tradisi ilmu tersebut. Kalau kita tengok kan, sebab Maktabah Iskandaria sudah hancur, sudah binasa. Siapa yang akan mengekalkan nama Galen? Siapa akan mengekalkan nama Ptolemy? Siapa akan mengekalkan nama Porphyry dan seumpama itu? Tidak lain ialah ulama-ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam
yang menggunakan terjemahan-terjemahan dan juga terjemahan baik karya tokoh-tokoh Yunani itu dan juga mengembangkannya dan menghasilkan ilmu yang baru dan juga yang lebih mantap. Okey. So kembali itu cerita tentang buku dan juga penterjemahan. So kembali kepada ABIM dan juga kembali kepada ABIM Press ini, apa yang saya lihat ini pendapat pribadi saya, tengok kita ini macam yang disebut tadi oleh Abu Khyar adalah silsilah untuk mengekalkan tradisi keilmuan itu daripada zaman Rasulullah kepada zaman para sahabat, kepada zaman para tabi'in, kepada zaman para ilmuwan selepasnya. Dan sayangnya masyarakat kita di Malaysia ini dikekang oleh bahasa. Penguasaan kita terhadap bahasa Arab itu agak kurang. Jadi saya kira kalaulah tidak ada misalnya proses penterjemahan ataupun mengenalkan masyarakat kita, anak-anak muda lah khususnya, sebab kita punya tumpuan ini belia ya, angkatan belia Islam Malaysia. Walaupun banyak yang mengambil manfaat ini pun yang bukan belia juga ya. Dan ustaz-ustazah masyayikh kita di Malaysia ini pun dapat istifadah daripada karya-karya itu, tapi tumpuan kita ialah belia. Kita mahukan belia dapat inspirasi daripada para ulama ini. So kita terjemahkan, pilih dan dalam bahasa Inggeris kita curate buku-buku yang bermanfaat dan juga yang berkesan kepada pembinaan jati diri dan juga pembinaan ilmiah bagi pembacanya. Dan tidak hanya terhad kepada kitab Turath, ada walaupun banyak kitab Turath kan, sebab ialah kitab-kitab Turath ni orang tidak kenal. Penulisnya Ibnu Jauzi, ada orang jarang kenal siapa Ibnu Jauzi itu. Hanya kebelakangan ini barulah dengan asatizah mensyarahkan buku beliau di masjid, Talbis Iblis dan seumpamanya, barulah naik namanya. Begitu Az-Zahabi, ramai yang tidak kenal siapa Az-Zahabi, dengan pensyarahan kitab Al-Kabair dan juga kitab-kitab lain beliau, barulah nama beliau menjadi popular. Tidak terhad kepada syarahan kan. Qalam abqa asaran disebut tadi, pena itu lebih kekal kesannya. So bila mana kita terjemahkan, kita mahukan pengenalan itu berterusan dan juga kekal dalam masyarakat kita. Bila mana orang belik buku ABIM Press, dia tengok di depan tu ada biografi ulamanya, and then selepas itu baru diikuti oleh karya tersebut. Mungkin karya itu misalnya bagi matan gitu tadi agak sukar kan, sebab dia memerlukan kepada guru. Tetapi paling tidak dia kenal siapa penulis kitab ini, dia kenal Al-Juwaini rahmatullah alaih, dia kenal Ibn Habib dan seterusnya. Dan daripada situ, bila mana dia kenal ulama ini sebagai rujukan dalam bidang tertentu, maka dia membina thaqafahnya, dan daripada situ berkaitlah kan. Oh, dia tahu di dalam ilmu usul fiqh ni tokohnya Imam Juwaini. Dia tahu dalam ilmu ilmu akidah Imam Abil Hasan Ash'ari, contoh. Imam Sanusi, Imam Abil Laif, Imam Ahmad dan seterusnya. Dan dalam proses penterjemahan itu yang kita ambil kira ialah satu nama itulah kan, nama dan juga kepentingan buku tersebut dalam masyarakat kita untuk diperkenalkan. Dan yang kita tengok sebenarnya macam matan Imam Sanusi itu sebenarnya sudah popular di Arab. Dunia Arab sangat-sangat popular. Even budak-budak sekolah sudah hafal matan Ummul Barahin. Tetapi dari kerana kurangnya pendedahan, maka kita memudahkan cara itu, menterjemahkan dan juga memudahkan akses kepada masyarakat umum terhadap kitab tersebut. Paling tidak misalnya kalau ada ustaz, misalnya Abu Khyar ada peluang untuk mensyarahkan Ummul Barahin dan di mana-mana masjid, seorang boleh bawa buku tu dan baca di depan syekh. Begitu juga di mana-mana tempatlah di Malaysia ini dengan niat untuk menyuburkan budaya ilmu tersebut di dalam kalangan masyarakat Malaysia lah. Kan? So kita pilih, kita terjemahkan buku itu walaupun dengan kesusahan yang banyak juga sebab ini buku Turath ya. Buku Turath ni tidak sama istilah dan juga perkataan-perkataan yang digunakan tu kadang-kadang perkataan yang khusus bagi satu bidang.
Tapi tidak apalah, itulah cabarannya dan itulah yang kita beranikan diri kita untuk depani, untuk depani supaya dengan niat yang ini untuk namanya pun membina Tamadun Khair Ummah kan motonya. Untuk melihat masyarakat Malaysia paling tidak adalah terjemahan ini di dalam bahasa Malaysia. Begitu juga kita ada mungkin tidak disebutkan tadi, kita ada juga projek e-buku. Kita di dalam AB Press kita ada juga projek e-buku di mana selain daripada buku yang bersifat hard copy itu, kita pilih karya-karya yang tertentu untuk kita terbitkan dalam bentuk e-buku. Di mana e-buku ni bersifat umum lah dan senang untuk diakses oleh semua orang. Tidak perlu beli, tidak perlu tunggu. Download saja. Ada akses internet, ada 4G, ada data, ada wifi, boleh download. Dan juga boleh baca. Dan keistimewaan bagi e-buku ini ialah kita pilih karya-karya tersebut, tokoh-tokoh yang terkenal, tidak semuanya turaf, ada banyaknya juga tokoh-tokoh yang contemporary, macam Syekh Al-Buti rahmatullah alaih, dan juga yang viral e-bukunya tu sampai dijadikan ceramah, ceramah-ceramah di ceramah-ceramah adalah ceramah-ceramah segan boleh saya nak sebut ceramah mungkin pengukuhan bagi parti-parti yang tertentu. Okey, begitu juga. Okey, ada yang komen di sini. Buat cempedak di luar pagar, ambil galah, tolonglah kawan. Abim Press sentiasa segar. Penerbit ulung suka di laut. Masya Allah. Masya Allah. Ini kena save ni. Kita kena copy, kena save ni. Sebagai terima kasih kepada yang beri komen tu, pantun tu. Cantik pantunnya. Okey, so tadi e-buku. Ya, e-buku tadi kita pilih karya-karya yang bersifat ringkas, yang boleh dibaca one sitting. Orang yang sibuk pun dia boleh, at least dia boleh scroll kan dalam beberapa belas page ataupun 20 page, dia boleh habis baca dan dia dapat maklumat yang baharu. Dan dengan itu kita harap kita kita sudah mencapai hasrat kita untuk membudayakan ilmu itu, sebab kita ni kan hidup di era bukan daripada zaman dahulu ya. Zaman dahulu ilmu itu nak ilmu buku, nak ilmu perpustakaan, nak ilmu ke kita kena dengar talaki masjid dan seumpamanya. Tapi sekarang kita dapat ilmu, kita duduk di rumah, kita tengah scroll, kita tengah tunggu air masak dan seumpamanya, kita boleh boleh generate ilmu dan juga dengan membaca itu kan dengan bahan-bahan digital ini. So mengambil peluang itu, saya cadangkan dan juga dan Abu Akhir lah yang terutamanya menjadikan projek e-buku Abim Press ni sebagai bahagian daripada projek pembudayaan ilmu tersebut. Dan di masa akan datang saya melihat kita kita mahulah ini sebagai hasrat mau melihat Abim Press ni akan terus maju dan juga akan terus lagi giat di dalam menerbitkan karya-karya yang banyak. So kalau boleh ditengok di belakang Abu Akhir ada berapa ratus jilid kitab ya. Di belakang saya ni ada berapa ratus jilid kitab untuk dipersembahkan dan juga untuk dikongsikan dengan rakyat Malaysia yang mungkin terkekang gara-gara kekangan bahasa. So itu dari satu sudut macam sedih pun ada juga, tapi dari satu sudut memberi kita semangat, memberi kita inspirasi. Kita perlu lagi maju meskipun dengan kekangan tenaga ya. Saya ni manusia yang hidup biasa dengan 24 jam ya. Mungkin ada setengah orang dia hidup 25 jam ya, macam buku Dr. Daud itu 25 jam sehari. So memerlukan itu. So alhamdulillah dengan Abim Press ini dengan tim dan juga bantuan sokongan dan juga berkat daripada doa pengikut followers yang menyokong, terima kasihlah kita ucapkan dan kita harap di masa akan datang industri dan juga industri perbukuan ini dengan Abim Press itu tidak boleh lagi dipisahkan. Kita tidak mau menjadi satu brand yang bersifat macam sekejap ada sekejap tidak ada. Tidak mau. Kita mau berterusan dan juga
dalam menerbitkan karya yang bersifat evergreen. Ya. Macam baru-baru ni ada yang tanya saya secara peribadi, Ustaz, saya tidak tahulah, rupanya Ibn Sina ini bukan sahaja menulis tentang perubatan, dia juga tulis tentang zikir. Ini dalam e-buku yang kita telah diterbitkan oleh Abim Press kan. So daripada situ kita cuba untuk letakkan spotlight daripada perspektif yang lain bagi tokoh-tokoh yang kita sudah kenal. Mungkin kita sudah kenal Ibn Sina, kita sudah kenal Ibn Rushd, kita sudah kenal siapa lagi, Sanusi, tapi ada side-side lain yang tidak dikenal kan, berkenaan tentang tokoh-tokoh ini. So itu bahagian daripada uh, apa, bahagian daripada usaha dan juga impian saya dan juga impian melalui Abim Press ini untuk menampilkan itu. Dan itu satu sumbangan ilmiah walaupun orang tengok dalam bentuk e-book, orang tengok dalam bentuk saiz yang sangat kecil, tetapi kalau dibandingkan dengan e-buku itu, penterjemahan e-buku itu boleh dijadikan sebagai rujukan kajian, dan agak novel lah, agak baru juga, agak baru juga sisi itu diperkenalkan, masih belum lagi banyak dikaji. Jadi begitu kita melihat di masa akan datang, harap-haraplah dengan kekuatan yang ada kita boleh meneruskan lagi ini, dan juga dengan penerbitan buku ini kita pilih kan buku-buku yang tertentu, buku yang bersifat membina, Baru-baru ini kita disibukkan dengan isu macam mana budak baru habis SPM buang buku teks. Itu bukan sifat yang hakiki dalam masyarakat Islam, dan sangat bertentangan dengan budaya ilmu yang dibawa oleh Islam itu kan. Apalagi dia tulis F cikgu, itu bahagian daripada loss of adab lah kan, loss of adab itu. Dan kita cuba counter itu dengan pembudayaan, kita terjemahkan juga buku-buku yang bersifat adab murid terhadap guru. Ini dalam siri tarbiyah, dan banyak lagi lah. Kalau mau diceritakan satu persatu tidak cukup ya masa ni. Okey, jadi begitulah harapan kita. Mungkin ada lagi yang ingin ditambah dan juga disyarahkan oleh Abul Khair. Saya serahkan semula kepada Abul Khair. Wallah a'lam. Okey, terima kasih Syafiq. Ini nampak raya kita nampak vision besar lah. Vision besar Abim di dalam menjadikan bidang penerbitan dan juga pembukuan ini satu benda yang besar. Sebab tu kita serius di dalam aspek ini. Dan saya baru tadi pergi kilang ambil satu buku baru. Buku Abim Al-Hawi fi Fakhrasati Tawali fil Imam Al-Qardawi. Ini buku ni saya ingat ini kita nak cerita bagaimana, kalau nak cerita tentang bagaimana aspek penulisan ini memberikan kesan kan, Al-Qalamu Abqa Atharan. Ni saya ambil contoh Al-Qardawi ni sendiri merupakan di antara tokoh yang aktif. Maksudnya Syekh Al-Qardawi ni saja menulis lebih banyak daripada kita menulis dan menterjemah lah. Dan penulisan ni kita nak katakan bahawa contoh ini kita terjemahkan, bukan terjemah, kita sunting, kita meletakkan ke semua karya-karya Al-Qardawi kan, 300 lebih karya dia, maksudnya karya asli beliau kan, di dalam pelbagai bidang kan. Kita nak kata pentingnya karya-karya ini, penulisan ini yang dibukukan ini, sehingga kan karya ini melahirkan banyak lagi karya. Subhanallah, kita tengok daripada karya Qardawi ini, karya-karya beliau telah dikaji oleh ratusan orang, ribuan orang, dan mereka juga menghasilkan karya-karya yang baru melalui penulisan Al-Qardawi kan. Sebab itu karya ini saya ambil contoh tentang bagaimana kesan penulisan itu di dalam bentuk buku kan. Bagaimana akhirnya karya-karya beliau itu diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa yang lain. Maksudnya berlaku transfer of knowledge kan. Maksudnya beliau menulis dalam bahasa Arab misalnya, diterjemahkan tulisan beliau di dalam bahasa Urdu misalnya, di dalam bahasa Jerman, di dalam bahasa Turki, di dalam bahasa Perancis, di dalam bahasa Spanyol, di dalam bahasa Melayu Malaysia, di dalam bahasa Indonesia kan, di dalam bahasa yang pelbagai, di dalam bahasa saya baca ni ada orang Yahudi menulis bahasa Hebrew
kan. Maksudnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Bahkan orang mereka juga mengkaji buku-buku Imam Al-Qardawi dan menulis pemikiran Qardawi di dalam bahasa mereka. Dengan itu bagaimana ilmu berkembang, kan. Ini impian kita lah. Impian kita di dalam kita nak mengaktifkan budaya ini. Sehingga saya ingat BIM Press pun kita diterjemah. Ada orang meminta untuk terjemahkan apa yang kita terjemah. Maksudnya kita terjemahkan buku dalam bahasa Melayu dan ada sahabat-sahabat kita di luar negara meminta terjemah juga ke dalam bahasa-bahasa mereka yang lain. Maksudnya ini bagaimana ilmu-ilmu berkembang. Sebab itu kita nak kata bahawa ilmu bidang pembukuan ini merupakan satu bidang yang penting, bidang yang sangat efektif di dalam kita menyemarakkan wacana ilmu tu. Lepas tu saya ambil contoh Syafiq lah. Yang Syafiq waktu mula-mula awal tu, saya ingat lagi. Buku awal Syafiq ni beruntung lah, saudara Syafiq ni. Dia terjemah buku je, dia ada kesan segera lah. Dia ada immediate effect lah. Orang lain kadang-kadang 2, 3, 4, 5 tahun baru nak naik lah. Tapi saya nak bagi contoh Syafiq ni dia ada immediate effect lah. Saya ingat lagi, selepas saya jumpa Syafiq ni Madinah, ada 2 buku awal Syafiq bagi saya. Itu yang pertama sekali ialah Ummul Quran, kan, oleh Najmuddin At-Tufi, dan yang kedua ialah Psikoterapi Rabbani. Bagaimana saya nak kita bahawa dia ada immediate effect ni? Itu Al-Qalam Abqa Atharan tadi, kan. Memang orang kalau bercakap, dia bercakap, ada orang bercakap dia memberikan kesan, betul. Sebab tu efektif orator, efektif pidato tu, kan. Dia memang boleh, ada orang memang boleh memberikan kesan yang segera, kesan yang besar lah, kan. Tapi kita nak kata bahawa Al-Qalam Abqa Atharan ni dia lebih memberikan kesan, kan, bahawa benda itu dia bertulis, maksudnya apa ayatnya itulah ayat dia, kan. Pemikirannya ditumpahkan melalui penulisan, dan itu kemudian boleh dibincangkan oleh orang lain. Saya ingat lagi Syafiq menyatakan buku Psikoterapi Rabbani. Kita kekalkan tajuk tu. Ada orang kata berat tajuk ni, kan. Psikoterapi Rabbani, kan. Apa benda psikoterapi ni, kan. Tapi orang tak tahu bahawa aspek psikoterapi penting, kan. Maksudnya kita terjemah, kita mengutarakan buku-buku yang satu yang bersifat asasi, satu lagi bersifat contemporary yang menyelesaikan masalah masyarakat. Sebenarnya semua ilmu pun menyelesaikan masalah masyarakat. Cuma ada orang nampak, tapi cuma dia ada immediate, ada yang long term lah. Kita tak boleh nak kata semua buku tidak bermanfaat. Memang semua buku para ulama dulu pun memang bermanfaat. Walaupun dia besar, walaupun dia benda yang berat. Tapi manfaatnya mungkin orang nampak sama ada short term atau long term. Tapi biasa orang kita ni masalahnya kita nak nampak yang short term ni, yang segera ni. Itu masalahnya, kan. Sedangkan orang tak tahu buku ni ada sebahagiannya dia sifat perubahan dia ialah long term. Long term, kan. Satu. Dan waktu tu kita terbitkan buku Psikoterapi Rabbani menghayati kisah Maryam alaihissalam, kan. Dan buku itu mendapat satu view yang tinggi. Ingat lagi waktu tu Syafiq live daripada Madinah waktu tu. Dan view yang tinggi. Bila kita terjemah buku ni, di antara buku yang merupakan satu buku yang menjadi buku bestseller. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahawa ada sebahagian buku itu yang kita terbitkan, dia bersifat contemporary, dia bersifat kemasyarakatan, sangat dekat dengan masyarakat, dan buku-buku ini yang kita pastikan bahawa dia ada kesan untuk merawat permasalahan masyarakat, kan. Ini yang kita mahukan melalui agenda pembukuan dan juga penerbitan. Dan dia akan diwacanakan. Kalau tanpa buku ini, dia memang mungkin orang boleh sembang, kan. Mungkin boleh sembang, boleh ni. Tapi buku ini boleh diwacanakan secara proper melalui rujukan-rujukan dia kat situ. Kan? Sebab tu akhirnya orang bincang dan seterusnya dia menjadi satu ilmu yang baru pula. Maka pakar-pakar psikoterapi mengambil manfaat daripadanya. Kan? Orang psikoterapi memang bidang dia mengambil manfaat daripada penulisan kita, terjemahan kita, buku kita. Dan itu satu, orang-orang yang expert di dalam bidangnya. Dan orang-orang awam juga boleh mendapatkan manfaat yang sama. Kan, Psikoterapi Rabbani. Semua orang, kenapa saya katakan ini dekat dengan masyarakat? Semua orang ada masalah. Sebab kita manusia, al-insan. Kan, kita sebagai manusia, kita ada kelemahan-kelemahan kita. Kan, kita pernah merasai lemah semangat. Kita pernah, zaman tu biasa. Nabi juga melalui perkara yang sama. Kan, ketika mana berhadapan dengan masyarakat Arab, Quraisy, kan, yang menghalang dakwah Nabi. Nabi rasa tekanan. Kan, tapi Nabi ada bantuan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat juga, mereka tertekan.
Dan ini ialah satu benda yang amat real. Kan? Bagaimana kita nak memahami para sahabat punya tekanan dan bagaimana diorang punya stress management tu. Bagaimana diorang menguruskan stres tekanan tu. Dan sebab semua orang kata tekan. Saya ingat buku tu memberikan kesan yang agak segera lah. Kan? Yang mana semua orang membeli kerana apa? Dia dekat dengan kita. Sebab tu buku-buku ini kebanyakannya dia boleh menjadi dekat. Sebab tu walaupun zaman e-book kan, tapi akhirnya orang suka memegang buku-buku fizikal. Kan kerana apa? Dia boleh belek, dia boleh tengok kan, dia boleh catat, dia boleh memerhati apa semua kan. Ini maksudnya ini di antara buku-buku fizikal yang penting kan, yang dekat dengan masyarakat, yang boleh diwacanakan, yang boleh dikembangkan lagi. Dan ini yang kita punya cita-cita begitulah. Kerana tu kita terjemahkan, kita terjemahkan, kita wacanakan, kita bukukan buku-buku yang dalam pelbagai bidang. Kan ada bidang usul fiqh, kita ada wacana usul fiqh. Ini buku ni pun satulah. Memang setakat ni all time favorite lah. Berapa kali cetak dah, ingat 3-4 kali cetak dah buku ni. Sampai kan kulit dia tu supplier dah tak boleh nak supply dah. Kita punya kulit special. Saya ingat buku ni, kulit special. Sampai supplier kata kulit ni orang dah tak guna. Abim Press saja yang guna kulit buku dan usul fiqh ni. Kan sampai dah out of stock dah kan, sebab kita je. Maksudnya kita punya nafsu tu, kita punya pemilihan kulit tu pun agak teliti. Kan kita tahu orang suka belek kulit mana. Kan sampai supplier kata korang je lah yang pakai kulit ni. Kan sampai dah tak ada stok, insya-Allah kita akan terbitkan balik buku ni usul fiqh ni dalam kulit yang baru kan, tapi kontennya sama. Dan saya kata bahawa buku ni penting, bahawa dia akan diwacanakan. Bila diwacanakan, dia akan memberikan manfaat. Bila memberikan manfaat, itu yang berlaku transfer of knowledge. Bila transfer of knowledge, dia berlaku pengembangan knowledge. Kan berkembang. Dan kita terbitkan banyak kan genre-genre. Kita ada juga buku-buku tentang tarbiyah. Kita tahu tarbiyah ini bukan hanya untuk guru-guru, tapi semua kita terlibat dengan tarbiyah. Apa buktinya? Buktinya ialah apabila berlaku virus corona ni, COVID-19 ini. Semua orang terlibat dengan pengajaran di rumah. Maka waktu tu baru kita rasa bahawa kita ialah pendidik. Sebab tu kita buat buku tu, buku tarbiyah. Buku tarbiyah tu kita terbitkan sebelum lagi pandemik ni. Maka ada bagaimana buku itu nasihat seorang bapa kepada seorang anak. Kan? Dan itu sangat bermanfaat. Ada orang membaca itu dengan penuh penghayatan bahawa itulah dia, seolah-olah ditulis direct kepada dia sebagai seorang anak. Yang mana kita juga ada anak. Kalau kita ada anak, kita ada anak-anak saudara kita. Kita berjumpa dengan kanak-kanak, budak-budak yang mana itu semua dalam masyarakat kita. Kan? Kita kena kasih kepada kanak-kanak. Itu tarbiyah. Maksudnya ada elemen tarbiyah walaupun orang itu tidak mempunyai anak. Kenapa dia berhadapan dengan kanak-kanak? Berhadapan dengan anak-anak saudaranya, anak-anak adiknya, kakaknya dan sebagainya, anak-anak kawannya. Maksudnya itu dia akan ada elemen-elemen tarbiyah di situ. Kan? Ini bagaimana kita membudayakan itu, iaitu dengan buku-buku yang diterbitkan, dan dia memberikan manfaat yang segera. Kan? Dan dia akan berkembang. Itu dia ada bagaimana elemen buku itu dalam aspek-aspek tarbiyah yang diterbitkan, dalam aspek usul fiqh, dalam aspek psikoterapi, dan banyak lagi lah dalam aspek sejarah. Kan? Maksudnya inilah kita punya cita-cita yang besar di dalam memastikan bahawa ilmu itu dapat disemarakkan ke dalam masyarakat melalui penulisan-penulisan. Dan dia memberikan kesan bukan hanya kepada para profesor. Sebab itu kita berjaya membuktikan bahawa buku-buku yang kita terbitkan ini bukan hanya untuk para profesor. Bahkan untuk orang awam, untuk masyarakat yang paling banyak dapat manfaat daripada buku-buku ni. Sebab itu ada anak mendapat manfaat, ada bapa mendapat manfaat, ada ibu mendapat manfaat. Kita terbitkan buku Duhai Puteriku. Buku tu nipis je. Buku tu sangat simple. Siapa sangka buku tu Duhai Puteriku itu mendapat buku terbaik sepanjang pesta buku antarabangsa di Kuala Lumpur. Maksudnya apa? Kita nak buktikan bahawa kesan buku itu bukan hanya pada saiz fizikal, tebal atau tidak buku itu. Tapi apa yang terkandung di dalam buku itu. Ini di antara bagaimana kesan, kan. Duhai Puteriku itu sangat simple. Simple, macam satu warkah seorang bapa kepada anak, iaitu Syekh Ali At-Tantawi. Sangat simple. Kan? Tapi kita buat di dalam bentuk buku itu. Buku itu memberikan kesan yang, saya ingat, kesan yang sangat besar. Buku itu diwacanakan, dibincangkan, diusrahkan. Saya ingat lagi, buku itu ada orang beli sampai 20 naskah seorang. Kenapa beli dapat 20 naskah? Kenapa? Nak diberikan kepada anak-anak usrah dia. Dibincangkan di dalam usrahnya.
dibincangkan konten apakah mesej Syekh Ali At-Tantawi di dalam buku tersebut. So, mesej itu dibincangkan. Walaupun simple, tapi dibincangkan, diwacanakan, dihayati dan memberikan kesan. Dan ini buku-buku yang saya ingat kita tidak boleh memandang rendah tentang kuasa penulisan. Sebab tu saya ingat, saya setuju dengan kata-kata Al-Jahiz tadi. Al-qalamu abqa atharan. Qalam ini memberikan kesan yang kekal, yang lebih besar kepada para pembacanya. Berbanding dengan kesan perbicaraan. Kan, ini kesan. Sebab tu kita ingat bahawa kita sampai sekarang kita akan istiqamah menerbitkan buku-buku yang memang berkualiti. Dan sampailah kita buat satu inovasi yang baru yang Saudara Syafiq ada sebut tentang e-buku tu. E-buku ni, sebab tu ini membuktikan bahawa kita serius di dalam aspek pembukuan dan penulisan. Yang betul-betul seriusnya kita nak memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat dapat membaca dan dapat kesan. Kan, buku fizikal mungkin ada kesan, mungkin ada kesan yang lain lah sebab dia ada kos. Kita nak cetak ada kos, orang nak membeli pun ikut kemampuan, kan. Maksudnya dia ada apa, kita kata keterbatasan lah, kekangan, kan. Penerbit pun ada kekangan, pembaca pun ada kekangan. Tapi e-buku ni tidak ada kekangan, kan. Ini yang kita amat serius. Maksudnya besar cita-cita kita ini, kita nak memastikan bahawa semua orang dapat akses kepada ilmu, kan. Sebab tu saya dengan Syafiq kita dah bincangkan, kita kata tak apa, kita terbitkan mingguan pun tak apa e-buku ni. Maksudnya kalau kita terbitkan mingguan itu maksudnya seminggu sekali lah. Maksudnya paling kurang kita ada satu bahan percuma untuk kita baca seminggu sekali. Ini yang paling common lah. Maksud kalau kita kata berapa lama kita membaca, kan. Kalau orang tu kenal Abim Press, dia memang ikut page Abim Press tu, maksudnya paling kurang seminggu sekali dia membaca. Itu paling kurang lah. So maksudnya kita telah menyemarakkan budaya membaca melalui buku-buku lah, buku-buku bermanfaat. So kita terbitkan e-buku ini. Dan e-buku ini kita pilih berdasarkan kepada wacana-wacana semasa. Saya ingat lagi ketika mana kita terbitkan buku Syekh Said Ramadan Al-Buti. Itu dia punya kesan itu sehingga kan dia dikongsi. Saya ingat buku Syekh Said Ramadan Al-Buti itu dikongsi lebih 100,000. Saya ingat ini satu perkembangan yang menakjubkan bagi sesuatu buku lah. Lepas tu kita kata kalau buku orang tidak membaca, kita ada rekod-rekod yang kita boleh membuktikan bahawa buku orang membaca. Buku Syekh Ramadan Al-Buti itu dikongsikan oleh lebih 100,000. Kita ada bukti melalui view di Facebook, melalui perkongsian, dikongsi pula, yang dikongsi itu dikongsi pula. Yang dikongsi itu dikongsi pula. Maksudnya perkongsian itu lebih 100,000. Maka kita yakin bahawa masyarakat membaca kalau cara tu kena. Kan? Sebab tu projek e-buku ini di antara projek yang tanpa keuntungan yang kita usahakan untuk memastikan bahawa masyarakat dapat akses kepada ilmu. Bila dapat akses kepada ilmu, mereka boleh mewacanakan ilmu. Mereka boleh bincang. Ada sahabat-sahabat kita yang dapat e-buku itu dibawa ke dalam masjid-masjid. Kan? Dia kongsikan kepada grup qaryah dia, grup masjid dia, dibincangkan, dikupas buku itu, e-buku tersebut, kan. Dan ini satu perkembangan yang sangat baik dan kita sangat yakin bahawa projek buku ini kita akan teruskan walau dengan apa cara sekalipun. Dan Al-Qardawi ni yang kita sebutkan ni memang memberikan inspirasi. Bagaimana apa yang kita buat pun seperti mana Al-Qardawi. Tengok beliau mengatakan bahawa diterbitkan, diterjemahkan beliau pelbagai genre. Kan kita ada tulis itu keimanan dan pemikiran, Al-Quran, Al-Sunnah, dakwah, tarbiyah, prinsip asas Islam, kan, dan sebagainya. Kan, dan ini apa yang kita buat. Kan, sebab itu kita ada bidang tarbiyah. Kan, kita ada bidang usul fiqh, bidang akidah. Kan, kalau kita terbit usul fiqh, nanti orang kata, akidah penting. Tak apa, kita terbitkan akidah. Nanti orang tarbiyah kata, mana tarbiyah? Kita terbitkan tarbiyah. Orang sejarah pula kecil hati, mana bidang sejarah? Kita terbitkan buku sejarah. Ada orang biografi, mana biografi? Kita terbitkan buku-buku tokoh ulama. Dan ini merupakan bahawa kita explore semua bidang. Kan, ini masa sebab tu kita ingat kita punya cita-cita besar. Bahawa kita nak pastikan bahawa kita akan terbitkan sebanyak mungkin buku. Kan, kita maktabah, kalau Saudara Syafiq ada cerita tentang maktabah zaman Baghdad, kan maktabah Darul Hikmah. Kan, dalam Abim Darul Hikmah ini bukan yang asing. Kita ada Kolej Darul Hikmah dengan inspirasi Darul Hikmah pada zaman Baghdad.
Sebab tu kita tubuhkan Kolej Darul Hikmah. Itu inspirasi kita di dalam konteks ilmu. Kan? Daripada buku, daripada universiti, daripada budaya. Kan? Ini bagaimana kita memastikan bahawa ilmu itu aktif. Kan? Walaupun apa cara sekalipun memang kita kena aktifkan. Sekarang kita ada banyak halangan pandemik yang menyebabkan banyak penerbit ada halangan. Ada yang tidak dapat terbit, ada yang terpaksa ditutup. Tapi kita bincang balik bahawa kalau kita tutup, mati budaya ilmu. Lepas tu kita, walau apa cara sekalipun, kita kena suburkan juga budaya ilmu ini supaya ilmu ini tidak mati. Kalau ilmu ini mati, masyarakat akan mati. Sebab apa? Ilmu tidak berkembang. Ilmu mesti berkembang. Sebab apa? Zaman Islam itu, ilmu berkembang. Sebab apa? Dengan inspirasi Iqra, umat Iqra ini, ilmu berkembang. Kan? Tapi dengan menjadikan alasan pandemik, tidak boleh diterbitkan sebagainya, maka kita akan mematikan ilmu, kita akan mematikan budaya ilmu. Sebab itu saya ingat penulisan ini di antara benda yang penting, yang kita sekarang sangat committed dan sangat istiqamah untuk memastikan bahawa bidang ini akan sentiasa subur. Dan itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, saya ingat ini janji kita dan juga komitmen kita untuk memberikan satu pilihan yang agak baik kepada para pembaca di dalam aspek keilmuan dan juga pembukuan. Dan Amin Press kita insya-Allah tahun ni pun kita akan teruskanlah. Ini kita dah terbitkan, ada lagi banyak dah sebenarnya ni Syafiq kan. Syafiq pun ada lagi lah. Saya ingat buku dia saja dah belum terbit lagi dah banyak lah. Kan ada ingat 30 40 lah banyak kan. Untuk disorang lah. Belum nyepul lagi orang lain yang telah masuk queue ni. Kan kita pastikan bahawa kita akan menerbitkan buku-buku yang memberikan kesan kepada masyarakat lah. Sehingga itulah bagaimana apa yang kita boleh bincangkan lah pada malam ni. Saya ingat mungkin Syafiq ada nak tambah sikit lagi ke sebelum kita nak tamatkan round ni. Kan kita kan boleh Syafiq? Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada Abang Khiar tadi atas kupasan menarik tadi tu. Ini macam menggulung pula. Saya tidak menggulung. Saya serah itu menggulung tu kepada Abang Khiar lah, insya-Allah. So kepada sahabat-sahabat yang tengah menonton video ini, yang tengah menonton live ini, silalah rajin-rajinkanlah dan juga jenguk-jenguklah page Abim Press. Boleh like, share dan subscribe. Dan ini mungkin akan dibahaskan nantilah oleh macam mana mungkin ada sahabat-sahabat yang berminat untuk dapatkan buku-buku Abim Press ni di mana untuk dapatkan. Dan kita sekarang pandemik, susah nak pergi kedai, susah dapatkan dengan itu, dengan membeliknya sendiri. So macam mana caranya? Mungkin boleh diterangkanlah oleh Abang Khiar. So pergi ke page FB Abim Press, like untuk follow perkembangan dan update yang seterusnya penerbitan Abim Press ini. Wallah alam. Okey, terima kasih Syafiq. Kan tu promosi lah. So kena pergilah page Abim. Satu lagi Syafiq lupa, kita punya Shopee Abim Press tu lah. Shopee. Shopee lah. pun ni. Betul. Tu kena masuk jugalah. Kita ada diskaun di situ dan siapa nak tu shipping pun murah lah situ. Free shipping. Ada voucher dan sebagainya lah. Lepas tu ada orang dapatkan coin pun boleh kat situ lah. Kan kita ada bagilah situ voucher free shipping dan coin. 10% coin tu lah. Siapa nak kumpul coin. Maksudnya sambil membeli sambil dapat keuntungan lah. Kan itu di antara bagaimana apa yang kita boleh bagilah. Dan insyaAllah tuan-tuan sahabat-sahabat semua doalah supaya kita masih lagi istiqamah. Kan di zaman sukar pun kita akan terbitkan juga. Dan zaman senang pun kita akan semakin terbitkan juga. InsyaAllah kita kalau ada satu maktabah nanti kan Abim Press ada maktabah, kita impikan maktabah Baghdad tu lah kita kuasai kan keilmuan di Malaysia ini, yang mana sepatutnya benda ni dibuat oleh universiti tapi kita mengambil alih lah kan. Dengan cita-cita yang kita ada ini, kita boleh mengambil manfaat, boleh mengambil inspirasi daripada kejayaan keilmuan di Baghdad misalnya, di Mesir misalnya, di Skandariah itu, maktabah Skandariah itu satu benda yang inspirasi, di Andalus budaya ilmu misalnya kan, dan sebagainya lah. Dan kita akan teruskan insya-Allah. Sehingga itulah sebahagian daripada perkongsian sempena wacana separuh abad kita pada malam inilah. Ini untuk malam ini kita nak membincangkan, kita nak throwback tentang apa yang kita dah buat sepanjang separuh abad ini,
terutama sekali untuk malam ini ialah dalam aspek pembukuan, yang mana kita ada sejarah yang panjang. Untuk yang baru nak dengar ni, maksudnya ini lah, malam ni lah kita bincang, kita ada sejarah yang panjang di dalam arena penulisan dan pembukuan. Iaitu kita dulu bermula dengan Dewan Pustaka Islam, kan? Mungkin ada yang tidak pernah dengar, ialah Dewan Pustaka Islam ni ialah agensi ABIM. Ada buku-buku di DPI Dewan Pustaka Islam, itu buku ABIM. Kan orang nampak, oh Dewan Pustaka, ingat Dewan Pustaka mana? Tak. Itulah ialah agensi ABIM, iaitu Dewan Pustaka Islam. Dulu kita ada tradisi ilmu. Kita ada pebat, kita ada kedai tradisi ilmu di PJ. Kan ini bagaimana budaya kita lah. Maksudnya untuk malam ini untuk mengenang separuh abad inilah dia. Antara kita yang telah antara aspek yang kita dah pelopor. Kita dah pelopori dan kita telah ke depan di dalam aspek inilah. Dan kita bukan hanya cakap kosong, kita dah proven. Kita dah buktikan. Kan maksudnya apa yang kita buat ni proven lah. Kan dan apa yang kita buat sekarang ni ialah saya dan Syafiq ni dan juga sahabat-sahabat yang lain ialah untuk meneruskan agenda yang kita telah buat sepanjang separuh abad ini. InsyaAllah untuk the next abad kita akan lebih aktif untuk memberikan masyarakat aspek keilmuan ini supaya kita boleh bersama-sama mengembangkan masyarakat dengan budaya ilmu. Sehingga itulah untuklah perkongsian kami pada malam inilah untuk mengenang separuh abad ABIM di dalam arena dakwah dan tarbiyah di bumi Malaysia ini. Sehingga itu sajalah. Dan saya akhiri dengan terima kasih kepada semua yang mendengar, semua yang memberikan sokongan. InsyaAllah terus menyokong kami supaya kita dapat bersama-sama lah menyemarakkan budaya ilmu di negara ini, insyaAllah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.